Koskop pada masa ini berpandangan bahawa KWRIS tidak wajar digunakan untuk memberikan pinjaman mudah kepada koperasi. Dalam hubungan ini, koperasi boleh memohon pembiayaan tabung modal pusingan SKM mengikut kelayakan dan kriteria yang ditetapkan yang menawarkan pembiayaan maksimum 30 juta ringgit secara bercagar serta pembiayaan tanpa cagaran sebanyak RM200,000. Selain itu, bank berasaskan koperasi seperti Bank Rakyat dan Kopbank Pertama juga menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan kepada gerakan koperasi dan produk-produk pembiayaan khas turut disediakan kepada gerakan koperasi yang menetapkan keperluan syarat kelayakan yang minimum tanpa mengabaikan keperluan tadbir urus pentadbiran kredit yang terbaik. Kadar keuntungan yang dikenakan oleh bank koperasi juga adalah kompetitif dan setara dengan kadar keuntungan bank komersial. Mengenai peruntukan kepada UKKM pula, untuk makluman yang berhormat, Koskop melalui Suruhanjaya Koperasi dan Institut Koperasi Malaysia IKMAH sentiasa komited membantu memantapkan pembangunan modal insan koperasi menerusi penubuhan UKKM. SKM pada tahun 2021 telah menyalurkan dana berjumlah 20 juta ringgit di bawah kumpulan wang amanah pendidikan koperasi, iaitu dana caruman koperasi kepada IKMAH sebagai dana pembangunan program pendidikan jangka panjang dan penyelidikan. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat Larut, Hulu Terengganu, Betung, Permatang Pau, Air Hitam, Sempurna Kinabatangan Kepala Batas, Kubang Karian, Padang Rengas, Tangga Batu, Besut Kulim Bandar Baru, Sungai Besar, Setiu Shah Alam, Julau Tampin dan Jeli telah menyentuh mengenai pelaksanaan dasar kerajaan seperti e-invoice dan penyelarasan gaji minimum yang melibatkan atau memberi kesan kepada usahawan PMKS tempatan. Yang berhormat Larut, Hulu Terengganu, Betung, Stampin tidak ada di dalam Dewan. Yang berhormat Larut, Hulu Terengganu, Sungai Besar masih ada di sini. Untuk maklumat, ahli-ahli yang berhormat, Koskop menyambut baik penyelarasan kenaikan gaji minimum secara berperingkat pada yang akan bermula pada 1 Februari 2025 dan juga pada 1 Ogos 2025 melibatkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja. Dalam hubungan ini, Koskop mengambil perhatian serius terhadap kesan kenaikan tersebut kepada syarikat yang dimiliki oleh usahawan PMKS. Koskop mengambil maklum bahawa peningkatan gaji minimum ini secara umumnya sudah tentu akan memberi kesan kepada aliran tunai dan kos operasi perniagaan mereka. Terdapat juga kemungkinan berlakunya pengurangan pengambilan pekerja bagi memastikan kos yang lebih efektif dan syarikat yang lebih cenderung untuk mengambil pekerja kontrak berbanding lantikan tetap. Walau bagaimanapun dalam konteks Koskop, situasi ini secara tidak langsung akan menggalakkan PMKS memberi perhatian terhadap aspek pendigitalan dan automasi dalam menjalankan operasi syarikat untuk faedah jangka masa panjang. Dalam hal ini, Koskop bersedia mengadakan perbincangan lanjut, terutama bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sumber Manusia, bagi memperincikan inisiatif dalam membantu mengurangkan kesan kenaikan gaji minimum kepada usahawan PMKS. Yang Menteri, sedikit. Ya. Saya mohon pendirian Koskop yang tuntas berkaitan dengan gaji minimum 1,700. Kita tahu kesan dia bukan sekadar kepada usahawan mikro kecil sederhana, tapi mungkin usahawan informal juga menggaji pekerja. Usahawan formal juga menggaji pekerja. Ini maksudnya 2 juta usahawan melibatkan lebih 2 juta pekerja. Jadi pendirian tuntas daripada Koskop itu sangat penting untuk usahawan di bawahan sana tahu apa sebenarnya pendirian Koskop, sama ada bersetuju ataupun tidak berkaitan dengan gaji minimum ini. Terima kasih. Saya fikir pendirian saya pada masa ini sudah overtaken by the decision. Perkara ini telah diputuskan, maka saya lebih cenderung untuk melihat ke hadapan. Saya ingin tanya juga yang berhormat, kalau yang berhormat setuju tak pekerja-pekerja ini daripada kawasan yang berhormat menikmati gaji yang lebih besar daripada jumlah sebelum ini ataupun tidak? Kita kena melihat usahawan. Kita kena melihat usahawan pada perjalanan ke hadapan dengan keadaan yang sekarang ini, dengan keadaan yang sangat sukar ni, mungkin akan memberi satu kesusahan kepada usahawan untuk menunaikan gaji minimum ini. Ini mungkin pandangan pada saya lah. Ya, terima kasih yang berhormat. Seperti mana dalam
jawapan saya, kementerian saya dan saya bersedia dan akan berbincang dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sumber Manusia untuk memperincikan inisiatif kepada usahawan-usahawan PMKS. Kita maklum lebih daripada 1,1 juta ini usahawan PMKS di negara kita yang telah menggaji sekitar 48% tenaga kerja dalam negara, dan sudah tentu ada kesan kepada aliran tunai dan kos operasi mereka. Sebab itu saya katakan di kementerian susulan dengan keputusan ini kita akan berbincang dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sumber Manusia untuk memperincikan inisiatif yang kita boleh panjangkan kepada PMKS ini. Terima kasih. Saya pikir itu saja yang berhormat. Tadi payah besar. Saya tunggu halal ni. Sektor halal ya. Sektor halal. Saya mohon untuk kembali kepada isu halal. Tuan yang terutama yang berhormat Tuan yang di-Pertua, yang berhormat Payah Besar telah mengemukakan cadangan memantapkan industri halal dengan memberi fokus kepada sektor bernilai tinggi dan tidak hanya kepada sektor F&B sahaja. Untuk makluman, ahli yang berhormat, Koskop secara umumnya sentiasa berusaha dalam meningkatkan keupayaan usahawan dan koperasi dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan halal yang berdaya saing serta meningkatkan bilangan usahawan yang mendapat persijilan halal. Dalam hubungan ini, Koskop menyokong pembangunan usahawan halal melalui program pembangunan keusahawanan halal yang merangkumi sub-program seperti program pembangunan kapasiti usahawan industri halal, program pembangunan kapasiti produk halal, program pembangunan inovasi dan teknologi, dan program pengantarbangsaan usahawan halal. Mengenai cadangan ahli yang berhormat supaya fokus diberikan kepada sektor bernilai tinggi dan tidak terhad kepada sektor F&B sahaja, secara umumnya pelaksanaan program keusahawanan halal oleh Koskop adalah terbuka kepada semua sektor, walaupun kebanyakan produk merupakan makanan dan minuman. Namun produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dari aspek teknologi seperti pengeluaran dan pempengurusan produk yang lebih berkualiti. Selain itu, terdapat usahawan yang terlibat dalam perusahaan kosmetik halal, pharmaceutical dan penghilangan ataupun kontrak OEM juga yang boleh mendapat manfaat daripada program-program pembangunan halal di bawah Koskop. Sikit walaupun dah pukul 1. Yang Hormat Menteri, adakah Kementerian yang berhormat mempunyai pandangan dan cadangan supaya satu daerah kita kumpulkan PMKS yang halal ini jadikan konsortium sebab economy of scale tersebut dan untuk akses kepada financing? Adakah kita boleh buat satu daerah, satu konsortium supaya ia mempunyai keyakinan dan kekuatan bukan sahaja untuk mereka menceburi dalam bidang high growth, high value, tetapi juga mempunyai kemampuan dari segi kapasiti mereka? Terima kasih yang berhormat. Pada masa ini kita belum ada cadangan untuk mewujudkan satu daerah, satu konsortium kepada produk-produk halal di setiap daerah di seluruh negara. Yang kita ada sekarang adalah program satu daerah, satu industri, yang antara lainnya juga adalah pembangunan yang produk dan perkhidmatan yang boleh disijil halalkan. Dalam masa yang sama kita juga menggalakkan inisiatif ini di peringkat usahawan itu sendiri. Kalau mereka boleh berbincang sesama usahawan melalui diwan-diwan perniagaan ataupun persatuan usahawan ataupun melalui koperasi misalnya. Juga kita akan mengaluhkan cadangan untuk diwujudkan satu konsortium sekiranya ia digerakkan oleh usahawan itu sendiri. Tetapi saya ambil ini juga daripada yang berhormat sebagai cadangan yang berhormat untuk saya teliti dan bawa ke kementerian. Tuan yang di-Pertua, itulah sahaja maklum balas saya kepada beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Bagi ahli-ahli yang berhormat yang tidak berada di Diwan semasa saya membuat penggulungan ini, kementerian saya akan memberikan maklum balas secara bertulis. Saya berharap penjelasan yang telah diberikan dapat menjawab semua perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang masih berada di dalam Dewan. Kami di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menjalankan amanah di bawah Belanjawan 2025 ini
dengan penuh komited dan bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan usahawan PMKS dan koperasi tempatan. Sekian, terima kasih.